sempat besok 8:30 pagi kita start pula, kita bincang apa nama tu? Elektromagnet. Kan? Elektromagnet dengan elektronik. Elektronik tak target sangat dalam SPM. Tapi mungkin keluar dalam soalan nombor 7 dengan 8 sebagai aspek dan alasan. Kamu kena fikir kan, aspek alasan ni ada dua kan. Satu soalan section B, satu section C, dan satu lagi nombor 7 dengan 8 pun ada soalan aspek alasan. Jadi markah semua membawa markah sebanyak 32% daripada soalan SPM. Tu jadikan kamu semangat bila you cakap macam ni kan. Okey, tajuk seterusnya radioaktif. Kertas 2 esei 10 markah kita bincang. Apa yang penting dalam tajuk ni kan, radioaktif ni, aspek dan alasan dia. Okey, dia ada dua kan. Kalau radioaktif, keadaan bahan. Keadaan bahan pertama kita akan bincang keadaan bahan pepejal. Pepejal, kalau kamu jumpa pepejal, kamu jawab apa dia? Siapa boleh jawab ni cuba? Mudah dikendalikan. Ya, dah hafal lah tu kan. Mudah dikendalikan. Ini. Okey, keadaan bahan ada satu lagi, keadaan cecair. Cecair ni untuk apa? Mudah disuntik. Oh, bagus. Mudah disuntik, mudah larut dalam air, kan? Tu dah. Mudah disuntik. Boleh larut dalam air. Ini contoh lah. Sebenarnya kamu ada jawapan dah tu kan? Tak apalah, cikgu tanya je lah kan. Kalau kamu tak tengok lagi bagus kan? Separuh hayat. Separuh hayat yang panjang. Long half life. Jadi kita kata lambat mereput. Ni boleh tak? Lambat mereput, decay slower. Separuh hayat yang pendek, cepat mereput, mudah mereput. Ni. Jadi bila nampak je tajuk radioaktif, keluarlah perkataan-perkataan ini. Kamu tengok kan? Kamu kena tengok. Okey. Sinar yang dibebaskan. Ada 3 sinar. Kita tengok sinar gamma. Kenapa kita pilih sinar gamma? Kerana dia mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Gamma. Kalau kamu jumpa gamma, kuasa penembusan yang tinggi. Sinar yang dibebaskan. Zarah beta. Beta particles. Kenapa? Ini penembusan yang sederhana. Kalau kita guna nak simpan bahan reaktif, kita guna kotak plumbum, lead box ataupun konkrit yang tebal. Kenapa kita guna ni? Okey. Mengelakkan kebocoran ataupun menghalang radiasi keluar. Tenaga dia keluar ke persekitaran. Ni. Bolehlah kan? Jadi dia plumbum ni dapat menghalang semua jenis radiasi, termasuklah gamma. Yang paling penembusan tinggi pun tak dapat tembus dengan kotak plumbum. Okey, masa pendedahan bila buat kerja jangan kita buka biar dia tu terbiar lama. Jadi kita perlukan masa pendedahan yang lama. Yang lama kan sekejap? Sekejap. Yang sekejap, tapi sekejap ni tak sesuai. Kita jawab yang pendek, short. Yang pendek, alasan dia body ataupun badan tidak terdedah dalam masa yang lama. Ataupun tidak terdedah dengan radiasi pada masa yang lama. Not exposed to the radiation for a long time. Ni contoh. Okay kan? Material for moderator. Ni moderator ni dalam reaktor nuklear kan. Reaktor nuklear dia ada moderator. Bahan yang kita pilih itu grafit. Grafit ni apa? Dia adalah jenis carbon. Kalau karbon kimia kan. Jadi grafit tugasnya dekat dalam kes ni dia sebenarnya tidak balas radiasi. Tidak balas dalam reaktor nuklear tu adalah asalnya tidak balas pembelahan nukleus kan. Bila berlakunya pembelahan nukleus, dia akan menghasilkan neutron. Boleh kan? Neutron. Jadi neutron ni akan menyambungkan lagi tidak balas tu dengan membedil atom-atom yang lain atau nukleus-nukleus yang lain, menyebabkan tidak balas menjadi semakin banyak. Yang dipanggil sebagai apa? Tindak balas berantai. Ya, tindak balas berantai. Jadi yang membuat onar adalah neutron. Onar panggil kan. Yang membuat hal. Jadi grafik ni tugas dia apa? Dengan neutron. Dia mengawal tindak balas berantai. Sebenarnya memperlahankan kan, pergerakan neutron tu. Jadi neutron nak pergi nak menghentam yang nukleus yang baru, dia jadi lambat. Jadi dapat memperlahan, mengawal tindak balas sebanyak kan.
Sebenarnya tidak balas radioaktif ni tak dapat dikawal. Tapi bila kita guna neutron, dapat memperlahankan neutron. Sebab neutron yang menyebabkan tidak balas semakin lancar lah. Okey. Bahan untuk rod pengawal. Rod pengawal kita guna boron, kadmium. Boron, kadmium. Ni cikgu saja senang nak ingat lah. Bahan untuk rod pengawal. Rod pengawal ni apa? Guide lah. Kan? Guide. Guide sekolah lah contoh. Biasa guide ni kamu tengok macam mana? Boron kan? Boron. Lebih kurang macam itulah kan. Kadmium. Itu contoh. Boron. Jadi boron bila kamu masuk, contohnya bila tugas boron apa? Kadmium ni. Dapat menyerap. Menyerap neutron. Macam tu juga dengan guide. Kat sekolah ke apa kan? Kamu masuk, dia tangkap kamu. Maksud dia serap kamu lah. Okay kan? Tangkap kamu. Absorb the neutron. Control the chain reaction. Ataupun fusion. Ni S2 ni kan. Serap nuklear ni fission kan? Fission. Kalau fusion pelakuran kan. Serap neutron. Kawal tindak balas berantai. Okay, ni contoh-contoh. Okay, matter of coolant. Alat untuk penyejuk dah tentu kita guna apa? Kita guna air. Senang. Bila kamu jumpa je air, dia tentulah muatan haba tentu yang apa? Tinggi ke rendah? Tinggi. Yang tinggi. Bila muatan haba tinggi apa? Tidak mudah panas. Ataupun dapat menyerap haba yang banyak dengan peningkatan suhu yang sikit. Okey kan? Jadi itu sifat air kan. Air dapat menyerap haba yang banyak dengan peningkatan suhu yang sikit. Jadi cikgu suka cakap kat student cikgu anak murid cikgu lah. Air ni ibarat seperti orang yang sabar kan. Dia dapat menyerap haba yang banyak. Walaupun banyak orang maki dia, marah-marah dia, tapi dia naik marah sikit saja. Suhu naik sikit saja. Jadi jadilah seperti air. Seperti orang yang sabar. Boleh? Sajalah nak bagi kat kamu lah kan. Okey. Okey ni pengendalian bahan radioaktif dekat sini. Okey kan. Tengok sekarang. Kita guna forceps ataupun remote control kawalan. Tujuan dia apa? Jarak. Bila jauh kamu nak jarak. Tiada sentuhan secara langsung dengan bahan radioaktif kan. Dia kata the distance between the source is far. Jarak antara sumber jauh. Kita guna remote control ataupun kita pakai forceps. Tiada sentuhan secara langsung. Mengelakkan sentuhan. Pakai apa? Pakai topeng. Topeng kat mana? Pakai kat muka. Bila pakai kat muka dapat melindungi apa? Muka daripada radiasi. Muka kan. Muka ataupun mata. Radiasi tidak masuk ke mata ataupun terkena muka. Boleh? Pakai apa lagi? Pakai kalis radiasi. Kan? Kalis radiasi. Kita the radiation does not penetrate the body. Jadi kita pakai bahan apa? Pakaian yang coat yang sesuai. Biasa coat tu dibuat sikit ada lapisan plumbum kan untuk menghalang radiasi daripada situ kan. Pakai film bash, pakai lencana filem. Siapa boleh jawab? Kenapa kita pakai lencana filem ni? Dapat mengukur tahap radiasi. Oh, bagus. Jadi pakai filem bash ni dapat mengukur tahap radiasi seseorang tu. Kira seorang tu dah bekerja bagi radiasi, dia pergi satu tempat. Jadi bila sampai je orang akan tengok berapa kawasan tu. Dia tengok berapa kuat radiasi dekat kawasan tu kan. Okey, atau dia kata dapat mengesan radiasi yang terdedah to detect amount of radiation exposed. Okey kan? Okey, atau kita guna ni jawab tu je kan. Guna kotak plumbum, konkrit tebal. Okey. Ini tujuan dia untuk mengelakkan kebocoran radiasi ke persekitaran. Ni biasalah simpan dalam plumbum sebab sumber sinaran tidak dapat keluarlah. Okey. Okey, letak dia mana? Masa kamu letak radiasi, kamu letakkan simbol radioaktif pada kotak simpanan. Pada letak ni kamu letak simbol kotak ni, simpanan kamu letak simbol dia macam kipas bentuk dia kan. Apa tujuan letak simbol tu?
Ni Alisha apa? Nur Alisha. Apa rasanya? Letak simbol tu. Mas Surah, apa letak tu? Apa tujuan dia? Okey Azri? Saya orang Okey. Dia nak tunjukkan ada radioaktif. Nak tunjuk nanti ataupun kita kata memberi benda tu bahaya kan? Jadi memberi amaran. Beri amaran kepada pengguna lain tentang tu. Ini bahan berbahaya. Radioaktif. Okey, masa pendedahan. Mesti masa pendedahan yang singkat. Nak buat kerja mengendalikan radioaktif, kamu buat masa pendedahan yang singkat supaya apa? Apa alasan ni? Kita dah bincang tadi apa? Tidak lama terdedah dengan radioaktif. Ya, tidak lama terdedah atau badan tidak terdedah dalam masa yang lebih lama. Ini contoh-contoh dia kan. Okey, boleh kan? Tajuk hari ni agak macam umum sikit kan, tapi sebenarnya ini yang dapat markah banyak dalam SPM kan. Okey kan? Okey, volume control system, sistem kawalan isi padu. Okey, keadaan bahan yang dipilih. Jadi dalam kes ini kita ada satu bahan radioaktif untuk mengawal tin cat. Bila cat ni bila penuh, dia ada bahan radiasi, dia letak kat tepi ni kan. Letak tepi sini, belah tepi sini lah. Dan sini adalah pengesan dia. Kan? Jadi bila tin cat tu penuh, bacaan radiasi tinggi ke rendah? Kamu rasa? rendah. Rendah. Sebab liquid dalam cat tu tak naik, dia akan menghalang radiasi tu kan. Bacaannya rendah. Jadi maksudnya cat tu sudah penuh dan tukar pula cat yang baru pula. Itu contoh dia kan. Cat yang baru, cat yang kosong, tin yang kosong pula kan. Diisi lagi, bila dah penuh, tukar lagi. Itu konsep digunakan sistem kawalan isi padu lah. Okey kan. Jadi kita pilih bahan reaktif adalah bahan reaktif yang pepejal. Cikgu bagi tahu kamu kan, kalau bahan reaktif itu pepejal, biasanya dia tujuannya supaya mudah dikendalikan lah. Okey kan. Senang diurus, mudah ni kamu dah boleh jawab lah. Okey, jadi sinar yang terbebas. Apa sinar yang sesuai untuk ni? Beta. Beta. Beta kan? Alpha tak boleh? Tak boleh. Tak, Dia sebab tak boleh nanti tembus halang. tin. Okey, sebab alpha tu tak boleh menembusi apa kita panggil? Alpha pula. Alpha tu kertas pun tak lepas. Boleh? Kalau setakat tin ni lagilah tak lepas. Jadi buat penat je letak alpha kan. Lagi satu alpha ni bahaya sikit. Dia mempunyai kuasa pengayunan yang tinggi. Kan? Tu bahaya kan. Okey. Jadi Zara beta, sinar bebaskan Zara beta kita pilih. Kenapa? Sebab kuasa penembusan yang sederhana ataupun kata dia dapat menembusi tin cat ini. Untuk soalan ni lah. Paling baik jangan lupa satu lagi perkataan yang kamu ingat. Ada je kalau alasan kamu akan cakap bahaya. Boleh? Bahaya kan? Itu pun antara satu lagi. Kenapa ni? Bahaya. Bahaya. Kalau kamu nak jawab. Kan? Okey, separuh hayat untuk kes ini, separuh hayat apa? Tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, separuh hayat yang tinggi. Okey, cikgu nak terang sikit kan. Kalau separuh hayat yang tinggi, kita pilih dia lambat mereput. Itu satu hal. Tahan lama, lambat mereput. Jadi kurang kos untuk pengendalian dia. Nak tukar bahan radioaktif tak perlu. Dari satu, kita perlukan separuh hayat lama. Ini sebenarnya bila benda ni tidak melibatkan manusia. Kan? Kalau separuh hayat lama, dia tidak melibatkan manusia. Kalau separuh hayat pendek, dia melibatkan manusia. Jadi untuk kes sistem kawalan isi padu ni, dia tidak melibatkan manusia. Jadi kita pilih separuh hayat yang panjang. Okey, jadi kita guna pengesan. Apa pengesan yang kita guna? Apa pengesan yang sesuai? Apa pengesan yang sesuai? Alat pengesan. Tube, GM. Tiga mula tube. Ya, Tube GM. gaya mula. 3 mula. Kalau tak tahu naik eja tak apa. Tulis G besar, M besar. GM tube. GM tube. Sebab GM tube ni dapat mengesan semua jenis sinaran. Alpha, beta dan gamma lah. Dan satu lagi alat pengesan yang dapat mengesan kuasa pengayunan. Kuasa pengayunan yang baik. Apa dia? Alat pengesan yang dapat mengesan kuasa pengayunan sinaran alpha, beta, gamma. Apa kamu rasa?
Alat pengesan. Tak tahu Siapa nak cuba? Fotograf. Okey, sebenarnya ni sebenarnya adalah cloud chamber, iaitu kebuk awan. Dia mengesan, dia dapat mengesan 3 jenis sinar, alfa, beta, gamma, dan disebabkan oleh kuasa pengayonan. Kuasa pengayonan. Itu kena terang lah dalam bab lain nanti kalau kamu nak bincang tu kan. Okey, bahan radioaktif letakkan di radioaktif. Ni, bahan radioaktif letakkan di mana? Dah tentu diletakkan di bahagian tepi. Tepi ni untuk ukur dia punya level chart tu lah tepi. Okey kan. Atas boleh, atas pun dekat atas lah, tepi belah atas. Tak apalah kan. Jadi radioaktif diletakkan dia kata pengesan radioaktif bertentangan. Letakkan bertentangan maksudnya kalau sini kamu letak bahan radioaktif, sini mesti pengesan. Mesti bertentangan kan. Itu maksud dia. Boleh faham kan soalan ni kan? Okey, kita pergi pada satu lagi. Eksperimen ni lah. Radioactive cancer treatment. Radioaktif rawatan kanser untuk ni lah, untuk menggunakan bahan radioaktif. Okey, jadi sinar yang dibebaskan untuk ni. Jadi kita ada sinar alfa, beta, gamma. Jadi kamu nak pilih sinar apa dalam kes ini? Untuk merawat kanser. Gamma untuk membunuh sel kanser. Betul tak? Jadi gamma digunakan untuk terus ditembak matikan sel kanser. Ada tumor sini kan, tumbuhan pula, tumor kan. Okey kan, dalam tu. Okey, jadi kenapa pilih gamma? Dia ada kuasa penembusan yang tinggi, frekuensi yang tinggi, jadi mempunyai tenaga yang sangat tinggi dan dia akan mematikan sel kanser ni. Ni contoh dia. Okey kan? Masa pendedahan, dah tahu dah tadi. Dia melibatkan manusia, kita perlu masa pendedahan yang singkat kerana ni badan tidak boleh terdedah pada radiasi pada masa yang lama. Itu contoh dia lah. Okey, nak suruh kamu jawab lah. Ambil image sel kanser guna, ni susah sikit lah. Kita guna apa? Sel kanser kita guna MRI ataupun X-ray. Ni. MRI atau X-ray. Ni kena faham sikit lah X-ray ni kan. Jadi tujuan dia, nak kesan dulu kita guna MRI atau X-ray. Kena pasti kedudukan sel kanser dengan tepat. Mula cari dulu sel kanser dekat mana. Dah dapat baru kamu tembak guna gamma. Boleh faham kan? Okey kan? Tengok lidung sikit kan? Tak bawah sini lah. Okey. Jadi kita guna kobat lah. Kobat untuk kes ni lah. Kobat kan. Jadi teknik macam mana ni? Dia kata halakan sinar gamma ke sasaran. Tembak kepada tumor tu. Okey, ni contoh. Tujuan dia, kenapa hala kat situ saja? Elak sel hidup yang lain daripada musnah. Kita nak musnahkan kawasan ni saja. Jadi yang lain tu kita anggap elok lah. Tidak terdedah. Boleh faham ke ni? Boleh. Ni teknik dia lah. Okey Okey. Dose of radiation. Dose radiasi kita ada dose yang tinggi ke rendah? Tinggi. Dos yang tak tinggi sangat lah sebab dia melibatkan manusia kan. Dia dapat bunuh juga tapi tak tinggi kan. Kalau kamu tinggi matilah orang ni, kesian dia. Okay, kan? Jadi elak sel hidup yang lain daripada musnah atau bahaya. Jadi kita pilih dos yang rendah. Boleh faham kan? Dos yang rendah. Tapi bukan rendah sangat kan. Sebab kita nak bunuh tumor ni. Okay kan? Okay. Okay, pensterilan ataupun pensterilan ni apa? Mematikan kuman untuk peralatan-peralatan perubatan. Kamu ada gunting, ada doktor-doktor kan, baru lepas buat operation. Jadi hantar ini suruh basuh lah. Tak cukup basuh dengan sabun tak cukup kan. Kamu kena sterilize ataupun kamu kena letakkan sinaran untuk matikan kuman-kuman yang ada kat sini. Boleh faham kan? Jadi kita guna sinaran apa? Tengok sini. Gamma. Ada ya? Sinar apa? Gamma. Gamma kan. Jadi keadaan bahan yang dipilih adalah keadaan pepejal juga. Sebab pepejal tu yang mudah dikendalikan. Pepejal tu akan menghasilkan sinaran. Dia akan mematikan kuman ni. Menghasilkan sinaran tu alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma kan. Okey, silap.
Jadi sinar bebaskan, sinar gamma kerana kuasa penembusan TV dia tembus, dia akan bunuh kuman semua ni kan. Okey. Separuh hayat. Kamu nak separuh hayat tinggi ke ni? Pendek ke panjang? Panjang. Sebab dia tak melibatkan manusia kan. Kita nak mati kuman dekat bekas ni. Jadi kita pilih separuh hayat yang panjang. Panjang. Ataupun kita jawab. Ni alasan ni. Bila panjang, lambat mereput, tahan lama. Boleh jawab macam tu kan. Jadi bahan yang kita pilih Kobat 60. Untuk kes ni lah. Untuk pensterilan. Okey kan. Okey, ni penyerapan baja tumbuhan. Absorption fertilizer of the plant. Ni. Jadi kita cucuk dekat tumbuhan. Cucuk fosforus 32. Jadi dia akan mengalir. Jadi dia akan bergerak sini. Dia pergi daun. Kita tengok bagaimana. Kita akan check. Fosforus ni banyak pergi kat mana? Kat daun ke? Dekat batang ke? Ada contoh lah. Jadi tahu kan. Jadi dalam kes ini kita pakai cucuk. Jadi keadaan bahan apa kita pilih? Cecair. Mudah disuntik. Mudah dicucuk kan. Okey. Tu dia. Kita habis bab radioaktif baru kita berhenti kan. Okey. Yang berikutnya separuh hayat. Kita pilih separuh hayat mana? Yang lama ke pendek? Kamu rasa lama pendek? Pendek. Yang pendek. Jangan pendek sangat kan. Kita pilih pendek. Kalau kamu pilih panjang tak boleh, matilah pokok ni. Betul tak kan? Jadi kamu pilih pendek, mudah mereput. Ini idea dia. Pendek, mudah mereput. Kan? Jadi satu, tidak bahaya. Kalau lama, berbahaya. Okey. Ataupun kita kata masa yang sesuai untuk mengendalikan eksperimen ni. Okey kan? Okay, masa yang sesuai kan. Okey. Guna pengesan. Pengesan apa? Ni. Apa pengesan ni? Detektor ni. GM tube. Okey, sama. Mengesan zarah beta. Dah boleh mengesan. Boleh tunjuk bacaan. Bacaan dia ni, counter ni. Akan bagi bacaan. Jadi bacaan yang tinggi maksudnya apa? Apa maksudnya apa? Dekat situlah banyak menghasilkan penyerapan yang lebih. Okay, kata fosfor kita cucuk, tengok baca dekat daun, bacaan tinggi. Maksudnya baja ni sesuai untuk daun. Boleh faham tak? Contohlah cikgu bagi kan. Okey, ada soalan? Tak ada kan? Okey. Kita terus pula satu lagi tentang ketebalan kertas. Thick of paper, ketebalan kertas. Okey, nak ukur ketebalan kertas. Jadi ini ada roller akan menekan. Kalau roller semakin menekan, dua ni menekan, menyebabkan kertas tu lebih nipis. Dua roller ni kan. Kalau dia kurang tekan, kertas tu akan jadi lebih tebal. Ini bahan radioaktif. Ini radioaktif detector, pengesan. Ini bahan radioaktif. Jadi bahan radioaktif akan keluar sini, dia akan menembusi kertas ini. Betul? Menembusi kertas ni. Jadi apakah sinaran yang boleh menembusi kertas ini? Beta. Apa sinaran dia? Beta kan. Jangan alfa kan. Alfa tak lepas kertas ni. Okey. Kalau gamma boleh tak gamma? Boleh. Boleh juga. Tapi gamma kan, dia punya apa, bacaan dia tak nampak sangat perubahan. Kalau beta katakan kamu letak, katakan ni 50 bacaan kan. Katakan bacaan radioaktif ni 100 contoh. Bila tembus ni jadi 50. Itu beta. Sebab kertas blok. Jadi 50 keluar. Faham? Kalau gamma, kalau kamu letak 100, dekat sini mungkin jadi 99 saja. Jadi tak nampak sangat. Dia punya tak sensitif. Boleh kan? Jadi kita boleh beta. Kerana kuasa penembusan yang sederhana. Kan? Okey, jadi kuasa penembusan yang sederhana dipilih kerana dapat dikesan lah. Kan? Dapat dikesan dengan tiub Giumula kan? Kuasa penembusan yang sederhana ataupun dapat menembusi kertas. Okey. Keadaan bahan apa? Melibatkan manusia dah ni? Tidak kan? Jadi keadaan bahan apa yang sesuai? Ni bahan apa kita pilih ni? Cecair dah ni? Pepejal. Mudah dikenalikan. Ini banyak kali. Ini dah boleh hafal dah ni. Kan? Dah banyak kali cerita dia kan? Okey. Jadi sinar dibebaskan. Sinaran tadi kamu dah terangkan. Sinar beta. Kerana beta dapat menembusi kertas atau kuasa penembusan yang sederhana. Dan sebab sederhana kamu boleh katalah beta ni kurang bahaya lah. Okey kan? Kurang bahaya. Okey, separuh hayat. Separuh hayat ni macam mana? Ada melibatkan manusia ni? Tidak.
Tidak melibatkan manusia. Manusia pun tak ada kat sini. Ni bekerja secara robotik apa kan. Jadi kita pilih separuh hayat yang panjang. Lama. Panjang. Sama. Apa alasannya? Lambat mereput. Okey, itu alasannya. Tahan lama. boleh tak? Tahan lama boleh ni? Tahan lama. Ataupun Jimat mengurangkan kos pengendalian. pengendalian. Okey kan? Okay. Cikgu tengok ramai lagi. Alhamdulillah lah. Cikgu ada siapa ada hal tak boleh nak keluar tak apalah. Cikgu akan bagi rakaman nanti kan. Aku ada hal tak apa sebab cikgu nak habiskan radioaktif kan. Okey. Okey ni. Reaktor nuklear. Reaktor nuklear kan. Okey dia ada ni kan. Coolant, penyejuk semua kamu tengok ni. Dekat sini berlakunya. Ni dekat reaktor nuklear ni lah berlakunya kita panggil apa? Berlakunya tindak balas pembelahan nukleus dan juga tindak balas berantai. Okey, ni uranium road ni kan. Berlaku tindak balas tu. Lepas berlaku tindak balas ni, dia akan memanaskan air. Air akan bertukar menjadi steam. Okey. Okey, menjadi steam. Jadi steam digunakan untuk memusingkan turbin. Lepas dia bekerja memusingkan turbin, steam telah bertukar menjadi air balik. Dan air itu akan bergerak ke reaktor nuklear untuk dipanaskan semula. Boleh faham kan? Dan air itu, sebahagian air telah menerima neutron juga. Ada air yang menerima neutron, lebihan neutron daripada tindak balas ini menyebabkan air itu dipanggil air berat. Ataupun air berat lah kan? Okay, tengoklah. Jadi bahan yang digunakan untuk moderator. Mana moderator? Ni moderator. Apa? Moderator apa? Tadi dah bincang tadi. Apa dah? Grafik. Ya, grafik. Grafik apa? Memperlahankan neutron. Ya, grafik memperlahankan pergerakan neutron. Okey. Kita atau mengawal tindak balas nuclear fission. Tapi sebenarnya memperlahankan konsepnya kan. Control road tadi dah teranda boron, kadmium, dia tangkap itu menyerap. Dia tangkap itu neutron pergi kat dia kan, pergi melekat kat dia. Jadi panggil menyerap neutron. Jadi tindak balas dapat dikawal lah. Tindak balas berantai dapat dikawal. Bahan untuk penyejuk. Kita pilih air ataupun heavy water, air berat kerana muatan haba tentu yang tinggi dan juga dapat menyerap haba yang banyak. Okey kan? Dapat menyerap haba yang banyak dengan peningkatan suhu yang sedikit. Itu contohlah. Ketebalan perisai konkrit. Nak tebal ke nipis? Tebal. Ketebalan ni. Tebal. Ni tebal. Mesti tebalnya. Kalau pecah susah kan? Tebal kerana apa dia? Apa alasan dia kalau tebal? Elak kebocoran. Okey, kebocoran sinaran kan, radioaktif tu kan. Kebocoran radiasi. Mengelakkan kebocoran radiasi daripada reaktor nuklear ni. Okey kan. Jadi bahan api apa yang kita guna dalam ni? Ada jawapan sebenarnya kat sini. Apa bahan api digunakan untuk tindak balas ni? Uranium 235. Ya, uranium. Uranium, kita panggil uranium. Bahan api radioaktif. Uranium. Okey kan. Kenapa kita pilih uranium? Apa alasan dia? Apa alasan dia tu? Apa alasan dia? Tenaga nuklear. Menghasilkan tenaga sebenarnya uranium ni dia adalah apa? Dia punya nukleus yang berat kan? Nukleus yang berat. Jadi dia mudah berlaku pembelahan nukleus. Uranium adalah unstable nukleus. Nukleus ni tidak stabil. Jadi dia adalah nukleus mempunyai nombor apa? Nombor proton dan nombor nukleon yang besar kan. Jadi dia lebih tidak stabil. Boleh faham kan? Jadi mudah berlaku pembelahan nukleus dan juga memanjangkan lagi tindak balas berantai lah. Okey kan? Okey, keadaan bahan. State of matter. Ni senang je lah. Jadi bahannya apa? Pepejal ke? Cecair ke? Gas ke? Macam tu. Jadi pepejal. Jadi jawapan sama. Senang diuruskan. Ini pun kamu dah boleh kena hafal. Okey, separuh hayat. Lama ke? Pendek ke panjang? Lama. Lama. Alasan dia sama tadi juga kan. Dapat digunakan dalam masa yang lama. Tidak bertukar tidak perlu bertukar tidak
ditukar dengan kerap. Ini mengurangkan kos penyelenggaraan, maintenance cost. Okay, do not need to replace. Use a longer time ataupun lambat mereput pun boleh. Ini untuk soalan ni kan. Okey, cikgu ingat setakat ni je kelas kita. Okey, cikgu harap memberi manfaat, insya-Allah. Esok pagi dah lebih kurang dalam macam ni juga 8.30 kita sambung bab elektromagnet dengan kamu. Siapa yang nak join tak apa. Kalau tak dapat join, cikgu boleh cikgu boleh letak dia punya rakaman. Okey, ada soalan ke tadi? Hello, ada soalan? Dia nak tanya heavy water tu macam mana cikgu? Tak dengar apa tu? Heavy water. Heavy water tu macam mana? Cikgu tak dengar lah apa cakap ni. Ulang balik. Kuat sikit Air boleh? berat dia masukkan. Air berat. Air berat ya? Kenapa air berat? Dia, Apa tu air dia berat ya? tanya, cikgu. Air berat ni sebab dia dapat tambahan neutron daripada tindak balas tu. Jadi neutron terhasil, sebahagian pada neutron tu pergi kepada air tu. Jadi dipanggil air tu berat, air berat sebab terdapat lebihan neutron dalam tu. Okay, boleh faham tak ni? Sebab air ni adalah hidrogen kan. Hidrogen ada deuterium dengan tritium. Jadi tindak balas tu menghasilkan hidrogen jenis tritium. Faham ke tritium ni? Boleh faham ke? Solin boleh, Solin? Boleh. Boleh. Okey, boleh kan? Kalau tritium tu dia punya hidrogen dia berat kan berbanding dengan deuterium. Okey kan? Kalau kamu tak faham tak apa, cikgu boleh terangkan nantilah. Kalau kamu nak tanya cara WhatsApp ke, cikgu boleh terangkan. Okey, setakat itu saja hari ini. Terima kasih kerana mendengar dan insya-Allah cikgu rasa dapat memberi manfaat. Jumpa lagi esok pagi kan untuk ni lah tajuk elektromagnet lah. Elektromagnet. Okey. Sekian saja dari cikgu. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih cikgu. 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 Okey. Cikgu. Cikgu. Okey.